Okay, selamat datang kepada yang baru masuk. Buka buku teks bab 9. Kita nak masuk bab baru, satu topik baru. Okay, cikgu terus kepada topik 9.5. Okay, cabaran mengukuhkan dasar luar. Kita dah tahu dasar luar ni adalah hubungan kita, negara kita dengan negara lain di luar sana, sama ada hubungan luar ni sama ada antara negara kita dengan negara serantau iaitu negara jiran, ataupun hubungan negara kita dengan negara antarabangsa. Maksudnya negara-negara di benua lain. Okay. Sama ada hubungan kita antara negara kita dengan satu negara lain ataupun dengan hubungan kita dengan negara lain yang banyak dalam kumpulan. Contoh yang kita pernah tengok, belajar adalah hubungan negara kita, Malaysia dengan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hubungan negara kita dengan ASEAN dan sebagainya. Dengan Commonwealth, negara yang pernah dijajah oleh British dan sebagainya. So dasar-dasar kita adalah wujud disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya seperti faktor perdagangan, faktor hubungan diplomatik, faktor sejarah, faktor kependudukan orang Islam. Sebab kita orang Islam, kita ada hubungan dengan negara Islam, OIC dan sebagainya lah. So 9.5 ni kita akan tengok cabaran, cabaran politik antarabangsa. Cabaran ini adalah satu daripada cabaran dalam mengukuhkan dasar luar negara kita. Kita tengok dulu, dasar luar telah memasuki fasa baru pada tahun 1970-an dan perubahan yang berlaku dalam ekonomi, politik dan sosial di peringkat antarabangsa telah memberikan kesan kepada kita. Selepas Perang Dunia, perubahan politik, ekonomi, sosial secara mendadak di seluruh dunia. Dan kita sebagai sebuah negara baru hendaklah mengikut arus perubahan di peringkat antarabangsa. Kita tengok dulu cabaran dalam aspek politik antarabangsa. Politik antarabangsa memang mempengaruhi dasar luar negara kita sebab kita tak nak ada masalah dengan negara lain, negara luar. Kita telah mengamalkan dasar berkecuali. Kalau awak tengok kat sini, dasar berkecuali. Kalau sebelum ni, baru-baru merdeka, kita mengamalkan dasar pro-barat masa zaman tu Abdul Rahman. Sebab masa tu kita baru merdeka dan kita memerlukan sokongan daripada British dan juga negara-negara Commonwealth. So, kita mengamalkan dasar pro-barat dan anti-komunis. Lepas beberapa tahun, semasa pemerintahan Tun Abdul Razak, kita mula mengamalkan dasar berkecuali. Kita tidak lagi memusuhi negara komunis, malah kita menjalinkan hubungan negara China. Pada tahun 1974 apabila Tun Abdul Razak pergi melawat ke negara China. So kita tak nak menyebelahi mana-mana pihak, sama ada dia kapitalis atau komunis. Sebab kita negara kecil, kita tak nak berada di tengah-tengah kuasa besar. So kita berkecuali. Mungkin tengok cabaran politik serantau. Perluasan pengaruh komunis di Indochina telah menyebabkan ketidakstabilan politik kepada rantau Asia Tenggara. Indochina ni seperti Vietnam, Laos, Kemboja lah. So berlakunya kebanjiran pendatang asing ke Vietnam di Asia Tenggara dan Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Oleh itu pada tahun 76 Malaysia telah menggerakkan usaha untuk menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia bagi membincangkan pergolakan di Indochina. Sebab bila berlakunya penjajahan ke atas Indochina, berlakunya pergolakan politik di Indochina, banyak berlaku pendatang asing dari Vietnam ni lari ke negara-negara lain ke Asia Tenggara. So kita turut terlibat. Nak tak nak kita kena buat satu sidang kemuncak, kita sokong usaha untuk menangani isu pelarian. Negara kita pernah terima pelarian dan kita pernah nak halau tak sampai hati, kita tempatkan di satu pulau di Terengganu untuk letak pelarian tu, tapi akhirnya menjadi masalah kepada negara kita. Dan kita terpaksa
menuntut sidang kemuncak ni untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, cabaran kita juga seterusnya dalam aspek keselamatan dan pertahanan. Kita telah menandatangani satu perjanjian yang dipanggil AMDA, iaitu perjanjian antara Malaysia dengan Britain. Dan perjanjian ini telah ditamatkan pada tahun 1971. Okey. AMDA ni sebenarnya satu perjanjian dengan British. Apabila kita diserang, sebab kita baru merdeka, apabila kita diserang, British akan bagi bantuan ketenteraan. Dan perjanjian ini tamat pada tahun 71. Dan berikutan itu, Malaysia telah tanda tangan satu perjanjian baru, iaitu Five Power Defence Agreements, iaitu pertahanan 5 negara pada 15 hingga 16 April 71, yang mana melibatkan negara Malaysia, Singapura, Britain dan juga New Zealand serta Australia. Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan latihan bagi mengukuhkan pertahanan negara kita melalui FDA ini, dan kita juga turut bekerjasama dengan negara ASEAN yang lain dalam memperkuatkan pertahanan keselamatan rantau Asia kita ni. Okey, itu adalah dari segi pertahanan. Nak mengukuhkan pertahanan negara serta pertahanan di rantau Asia Tenggara ni, kita kena tanda tangan perjanjian. Okey, sebab kita tahu kita bukanlah sebuah negara yang hebat dari segi ketenteraan. Tak nak kita terpaksa bersama dengan negara lain untuk memantau sempadan, untuk memantau perairan dan sebagainya. Okey, selain itu kita ada cabaran untuk membangunkan ekonomi. Antara cabaran utama yang wujud dalam negara kita adalah wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi biji timah, getah, minyak dan gas. Okey, kita negara yang kaya dengan hasil bumi. Contohnya minyak, getah, biji timah. Semua itu adalah satu hasil bumi yang sangat diperlukan dan mempunyai nilai tinggi di luar negara. Permintaan tinggi di negara maju. Tapi masalahnya adalah kita ni tidak menguasai pasaran. Negara maju yang kuasai pasaran. So, sebabkan dia negara maju, dia yang tentukan harga. Bukan kita yang jual, tapi orang yang beli tentukan harga. So, ini adalah cabaran kita sebab kita negara baru merdeka, masih belum ada teknologi dan sebagainya, pakaran, belum ada duit untuk menguruskan minyak secara lebih teratur dan juga lebih luas. Akhirnya kita terpaksa tunduk kepada negara maju untuk menentukan harga yang barang kita nak jual. So, untuk mengatasi masalah tersebut, kita telah menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Teen Council, Majlis Timah Antarabangsa, ataupun kita masuk General Agreement on Traffic, Tarif and Trade Guide, dan juga perjanjian lain yang mana membolehkan Malaysia mendesak supaya harga barangan ini dijual dengan harga yang sepatutnya, bukan ditentukan oleh negara maju. Okey. So, Malaysia telah menubuhkan satu kita panggil organisasi bagi mengatasi masalah pengurusan gas dan minyak ni, iaitu kita telah menubuhkan Petronas pada tahun 74 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara kita sendiri. Okey. Dan perkembangan pada peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi, sosial dan politik telah menjadi cabaran utama kepada negara kita, dan kita telah menghadapi cabaran tersebut dengan tindakan yang bijak yang akhirnya membawa manfaat yang besar kepada negara kita. Contohnya kita telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara lain. Kita join sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN nak bincangkan masalah pelarian. Kita tubuhkan Petronas dan sebagainya. Semua usaha tersebut adalah untuk meningkatkan ekonomi negara kita dalam menangani tekanan oleh negara-negara maju, dan akhirnya kita telah berjaya menubuhkan Petronas, dan yang mana kita tahu Petronas telah menjadi satu sebahagian daripada sumber kewangan negara yang besar pada masa kini. Itu adalah cabaran-cabaran dalam dasar luar negara kita, dan
kita masih menghadapi cabaran-cabaran ini, cabaran-cabaran baru sehingga hari ini, dan pemimpin yang baik akan berusaha untuk mengurus cabaran tersebut supaya ekonomi kita kekal membangun serta negara kita kekal berdaulat. Okey, ada tak soalan untuk subtopik 9.5? Kalau tak ada, cikgu nak sambung terus kepada subtopik 9.6. Ada soalan? Tak ada. Tak ada Kita tak ada, cikgu teruskanlah. Okey. 9.6 ni kita nak tengok Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Okay, ASEAN ni adalah satu persatuan yang sangat dekat dengan kita, sangat rapat dengan kita sebab kita merupakan satu negara anggota yang banyak memerlukan penglibatan negara-negara lain bagi memastikan negara kita, ekonomi kita ni meningkat dan juga ASEAN ni memberi manfaat kepada semua negara. Kita tengok Malaysia memberikan perhatian yang serius dalam hubungannya dengan negara serantau. Serantau ni maksudnya negara jiran lah. Malaysia berpandangan bahawa keselamatan dan keutuhan masa depan negara berkait rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan Asia. Asia tu banyak Ada Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kalau Asia Tenggara ni negara kita lah, ASEAN ni. Kalau Asia Timur tu Jepun, Korea. Kalau Asia Barat tu Timur Tengah. So kita ni Asia Tenggara. Kita sangat menjaga hubungan kita dengan negara Asia Tenggara ni. Keselamatan Malaysia tidak akan terjamin sekiranya jirannya hidup berpecah belah. So, pelibatan Malaysia dalam negara serantau membolehkan negara kita menjadi anggota ASEAN dan memberi manfaat kepada ekonomi, sosial dan politik. Okay, tengok pelibatan Malaysia dalam negara-negara di Asia Tenggara ni. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASA ditubuhkan tahun 61 dan ini merupakan gabungan pertama yang melibatkan 3 negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina, Thailand. ASA. Malaysia, Filipina, Thailand. Pada tahun 63, persefahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, MAFILINDO ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah ataupun isu-isu mengenai pembentukan Malaysia. Tapi MAFILINDO ni gagal dan dalam usaha untuk meningkatkan semangat setiakawan di kawasan serantau ini, maka ASEAN telah diwujudkan pada 8 Ogos 67. Pada peringkat awal hanya dianggotai oleh 5 negara. Tapi kemudiannya menerima 5 anggota baru lagi seperti Myanmar, Brunei, Laos, Kemboja dan Vietnam, dan ASEAN dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. ASA ini adalah yang pertama, ASA bila join lagi yang baru jadi ASEAN, banyak lagi negara lain masuk. Akhirnya ASEAN ni menjadi satu pertubuhan yang saya rasa paling berjaya di Asia Tenggara ni. Kita tengok zon aman, bebas dan berkecuali ataupun kita panggil ZOPFAN. Ni soalan ni ataupun benda ni awak akan selalu jumpa dalam soalan objektif. ZOPFAN. ZOPFAN tu zon aman, bebas dan berkecuali. Deklarasi zon peace of freedom and neutrality. Deklarasi ini menjadi subjek penting yang dikemukakan oleh oleh Malaysia dalam ASEAN. Dalam ZOPFAN ni, Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan China dilihat sebagai sebahagian daripada pengisian konsep ZOPFAN. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai satu platform penting untuk isytiharkan perubahan dasar luar negara di peringkat serantau dan global. Langkah ini termasuklah mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa besar Amerika Syarikat, Rusia dan China. Maksud zon aman, bebas, berkecuali ni, kita tak nak perairan Asia ni, perairan negara kita dan negara Asia ni menjadi satu perairan pertempuran kuasa besar dunia, Amerika Syarikat, Rusia dan China ni. So kita
dapatkan pengiktirafan mereka supaya tidak berlaku aktiviti ketenteraan di laut kita ni. So, bila negara besar ni mengiktiraf perairan kita ni sebagai satu perairan yang bebas, aman dan berkecuali, so itu adalah satu kejayaan yang besar supaya negara kecil di Asia ni tidak terlibat dengan perang ataupun masalah ketenteraan negara-negara besar. Okey, penyelesaian konflik serantau. Okay, Malaysia telah terlibat secara aktif mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam dan Kemboja, kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Okay, konflik di Vietnam dan Kemboja berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Okay. Malaysia telah menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu di Vietnam dan isu di Kemboja pula berjaya diselesaikan melalui pilihan raya pada tahun 93. Dan sebagai sebuah negara yang aktif terlibat, kita telah menghantar pasukan pengaman di bawah PBB, iaitu misi UNTAC. Okay, kita sebagai negara pengaman di bawah PBB, kita ambil peluang ni, hantar misi pengaman ke Kemboja untuk menyelesaikan masalah perang saudara dan sebagainya di sana. Okey, seterusnya tengok kerjasama ekonomi. Okey, negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang sangat penting. Okay, pada tahun 78, projek industri ASEAN AIP dimulakan. Antara projek yang berjaya antara lain masuklah pengeluaran baja Yuria di Indonesia dan Malaysia. Okay, pengeluaran baja Fostat dan Kuprum di Filipina serta penghasilan serbuk soda di Thailand. Okay. Kita share lah, maksudnya bila kita dalam satu kumpulan, okay, kita share. Negara ni buat ni, negara ni buat ni, supaya kita bila ada barang, kita jual kepada dia, dia jual kepada kita. So, benda tu secara langsung akan meningkatkan ekonomi negara ASEAN. Maksudnya kita ada negara pembekal, kita ada negara yang nak beli. Okay, seterusnya kita tengok potensi perdagangan negara ASEAN telah menyebabkan Malaysia mempromosi dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Dan sokongan ini diharap mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. Dalam meningkatkan perdagangan antarabangsa dan juga perdagangan luar di dalam kalangan negara ASEAN ini, beberapa insentif telah dilaksanakan, antaranya termasuklah skim keutamaan perdagangan. Maksudnya kita mengutamakan perdagangan dalam negara Asia dahulu dengan mana kita memberikan potongan cukai. Okay. Untuk menggalakkan perdagangan antara negara ASEAN ni, kita buat potongan cukai dalam kalangan negara ASEAN. Maksudnya kalau dia jual kepada kita potong cukai yang menjadi sebahagian daripada bayaran. Kita potong cukai, maksudnya pasaran dia lebih luas lah di negara kita, okay? Dan juga harga jadi lebih murah. So kita jual kepada negara lagi pun potong cukai. So menggalakkan lagi perkembangan ekonomi dan juga penghasilan produk untuk dijual dalam kalangan negara ASEAN. Okey, seterusnya kita tengok kerjasama sosial. Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan SIAMO. SIAMO ni adalah pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara ataupun Southeast Asian Minister of Education Organisation. Itu SIAMO. SIAMO ni ingat, SIAMO pula. SIMIO. SIMIO ni adalah pendidikan. Ini selalu juga keluar dalam soalan objektif. Kalau soalan esei mesti dia akan keluar soalan ujung-ujung lah, sama ada soalan nombor 10 atau nombor 11. Okey, tengok dalam aspek pendidikan, kerjasama dalam semua bidang yang berkait dengan pendidikan, pertukaran pelajar, penubuhan pusat serantau pendidikan, okay, seperti pembinaan The Regional Centre for Education in Science and Mathematics, RICSEM, di Pulau Pinang. Kerjasama juga berlaku dalam bidang kebudayaan,
Contohnya seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN, dan Sukan C dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan. Yang kita paling ingat dalam ASEAN ni adalah Sukan C lah, biasanya sebab selalu keluar dalam TV. 2 tahun sekali ada Sukan C. Ini adalah logo ASEAN. Malaysia merupakan antara negara pelopor kepada penubuhan ASEAN dan aktif dalam penubuhan ini sehinggalah hari ini. Dan penubuhan ASEAN ini sejak mula dia berjaya membuktikan kejayaan pelbagai bidang dalam negara ASEAN ini dan dihormati oleh pelbagai pihak luar sebagai sebuah organisasi yang sangat penting di rantau Asia Tenggara. So bila ada pertubuhan negara ASEAN ni, maka aspek politik, ekonomi dan sosial kita terjaga dan berkembang. Keselamatan kita lebih terjamin. Maksudnya kalau berlakunya isu-isu konflik antara negara ASEAN ni, kita tak berperang lah, kita berbincang dalam kumpulan. Okey. Yang saya kira ini adalah satu topik yang terakhir. Dua lagi satu topik. Kita nak tengok lebih detail mengenai 9.7. Kita akan tengok Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak 6. Negara-negara tanpa pihak ataupun berkecuali. Saya akan pergi laju sikit supaya sebab ini adalah senang je. 6. 6 ni adalah pergerakan negara-negara berkecuali ataupun negara-negara tanpa pihak 6. Kita tahu selepas merdeka kita mengamalkan dasar pro barat. Sebab apa? Kita memerlukan barat untuk membangunkan ekonomi dan keselamatan negara kita. Sebab kita tahu kalau kita tak join salah satu pihak, kita akan jadi mangsa penjajahan ataupun serangan negara-negara yang berperang. Bila kita ada hubungan dengan barat, maksudnya negara barat, British akan jaga negara kita. So, masa tu kita kena mengamalkan dasar pro barat. Tapi perubahan politik yang berlaku di Asia Tenggara telah menyebabkan kita mengubah dasar ini dengan dasar berkecuali supaya kita tidak terlibat mana-mana perang. Dan akhirnya bila kita memperkenalkan dasar berkecuali ini, kita telah boleh menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa sekatan ataupun tanpa halangan. Kita tengok Malaysia dalam 6. Kita ada tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif dalam 6. Antaranya seperti kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyeliaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada April 70. Dan satu bukti bahawa penglibatan ini membuktikan Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro barat kepada lebih terbuka dan bersifat neutral. Aman, bebas dan berkecuali. Seterusnya kita tengok peranan Malaysia dalam isu-isu antarabangsa. Contohnya seperti hak asasi manusia. Peranan Malaysia dalam isu hak asasi manusia seperti yang berlaku isu apartheid serta isu di Bosnia dan Herzegovina. Apartheid ni adalah satu satu sifat yang diamalkan di negara Afrika Selatan yang mana mereka menganggap orang kulit hitam ni kelas kedua. So kita sangat menentang dasar apartheid ini serta kita bersetuju untuk memberi tekanan ekonomi dan politik kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Dan Malaysia telah membangkitkan isu ini berkait dengan Bosnia Herzegovina yang ditekan oleh Serbia di sidang kemuncak 6. Dan kedudukan Yugoslavia salah sebuah negara yang mengasas 6 digantung daripada pertubuhan ini. Dan
tindakan menggantung keahlian Yugoslavia merupakan hasil kejayaan bersama Malaysia dan negara anggota, dan kita telah turut menerima sebahagian daripada pelarian Bosnia Herzegovina sebagai sebuah negara yang aktif membantu keamanan antarabangsa. So di situ menunjukkan kita sangat tegas dalam isu-isu politik antarabangsa. Okey. Ini adalah dasar keamanan dan berkecuali. Sejak penglibatan Malaysia dalam NAM, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutamakan. So Malaysia berpandangan bahawa negara besar seperti China, Rusia dan Amerika Syarikat tidak boleh campur tangan ataupun memberi tekanan kepada negara-negara anggota di Asia, terutamanya Asia Tenggara. So tengok dalam isu kawalan senjata nuklear, kita telah menandatangani pengisytiharan Lusaka pada tahun 70 sebagai iltizam 6 supaya mendesak senjata tersebut diharamkan. Itu adalah ketegasan kita dalam isu keamanan antarabangsa dan menunjukkan kita mengamalkan dasar berkecuali. Okey. Dan yang seterusnya 9.8, pertubuhan negara pertubuhan kerjasama Islam. Okey, OIC. Kita telah menyertai OIC, yang mana OIC ini disertai oleh 57 buah negara Islam di seluruh dunia. Dan pertubuhan ini ditubuhkan pada 25 September tahun 89. Okey. OIC ditubuhkan dalam persidangan dunia Islam pertama di Rabat, Maghribi ketika kemuncaknya serangan ganas ke Israel ataupun Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan tindakan Zionis telah mendorong pemimpin Islam menubuhkan pertubuhan ini untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Sebab Al-Aqsa itu adalah satu isu antarabangsa sebenarnya, tapi dipejam mata oleh negara Barat sebagai sebuah negara Islam, dan Al-Aqsa merupakan kiblat orang Islam yang pertama. So menjadi tanggungjawab umat Islam, negara Islam yang lain bersatu untuk menentang penjajahan oleh Israel dan Zionis terhadap Palestin, dan itu telah menjadi permulaan kepada penubuhan OIC. So kita sangat aktiflah dalam OIC ni. Kita tengok pelibatan Malaysia sebagai Setiausaha Agung pertama. Pelibatan Malaysia dan OIC dapat dilihat melalui pelantikan Tunku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung yang pertama dan memegang jawatan tersebut selama lebih kurang 5 tahun, iaitu daripada tahun 70 hingga 74. Dan tugas utama Tunku Abdul Rahman adalah mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat pembelaan sewajarnya. Kita juga menjadi pengerusi OIC, iaitu apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi dilantik sebagai pengerusi pertubuhan ini pada tahun 2003, dan sebagai pengerusi kita berhadapan dengan tumahan yang sedang melanda dunia masyarakat Islam, kerana kita sering dikaitkan dengan 3K, orang Islam. Ini biasanya dimainkan oleh media barat lah yang membenci Islam. Diorang kata Islam ni 3K, keganasan, kemiskinan dan kemunduran. So kita telah mengenengahkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan, sebab dalam Islam itu sendiri kita tidak menggalakkan keganasan, kita menggalakkan sifat kasih sayang. Keganasan tu bukan Islam, itu semua negara ganas. Israel lagi ganas. Okey. Itu adalah peranan kita dalam OIC. Dalam OIC juga kita ada pembangunan pendidikan, seperti penubuhan UIA adalah satu daripada kejayaan OIC. UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebagai salah satu negara yang aktif, kita telah bersama-sama dengan negara Islam yang lain dalam OIC ini telah memberikan beasiswa kepada pelajar dari negara-negara OIC yang lain untuk belajar di universiti ini. Sebab tu kalau tengok dekat UIA ni banyak negara-negara pelajar-pelajar international antarabangsa
Sebab ini adalah universiti ini wujud adalah disebabkan oleh adanya OIC, dan banyaklah beasiswa diberikan kepada negara-negara pelajar daripada negara anggota yang lain yang miskin untuk belajar dekat sini. Sebab tu kalau awak tengok dekat UIA tu banyak pelajar-pelajar dari Sudan, dari negara Islam yang lain lah kat sini. Okay. Dalam menangani isu politik negara Islam, kita sangat tegas suarakan pandangan tentang isu politik yang melanda seperti isu Palestin, Afghanistan, perang Iran dan Iraq dan sebagainya. So kita telah menjadi antara negara-negara yang kuat menentang keganasan, dan kita menjadi negara pengantara untuk menyelesaikan konflik Iraq dan Iran melalui OIC ini. Dan pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Iraq pada Ogos 88, kita sebagai sebuah negara yang aktif telah menghantar 15 orang pegawai tentera untuk menyertai pasukan pemerhati di PBB. Dan banyak lagi lah yang kita terlibat, seperti isu-isu di Palestin, isu pejuang Afghanistan dan sebagainya. Sebab itu kita antara negara Islam yang dihormati di dunia. Walaupun kita kecil, tapi kita dihormati di dunia. Okay, dalam kalangan negara Islam itu sendiri. Okay, dalam aspek ekonomi pula, Malaysia terus aktif membangun ekonomi negara anggota OIC, dan kita sokong aktiviti Islamic Development Bank. ISDB ini adalah Islamic Development Bank yang ditubuhkan pada tahun 73. Antaranya faedah yang kita boleh adalah pinjaman daripada bank ini untuk membayar projek pembangunan negara. Okay. Sebab negara Islam sebenarnya banyak negara Islam yang kaya-kaya kan. Negara Islam banyak negara yang mempunyai minyak. So antara faedah yang kita boleh adalah pinjaman untuk membangunkan negara kita. Itu adalah dasar luar yang kita belajar sebenarnya. Daripada PBB sampailah negara Islam ataupun OIC kita belajar. Semua itu adalah satu ilmu berkait dengan dasar ataupun hubungan kita dengan negara luar. Kemajuan ekonomi sesebuah negara menjadi negara maju atau tidak sangat bergantung kepada dasar luar negara. Okay, hubungan negara kita dengan negara lain akan menentukan kejayaan ataupun kemajuan negara kita. So, pengajaran ataupun iktibar daripada subtopik yang kita belajar ni adalah kita hendaklah menjalinkan hubungan yang baik dengan semua negara. Okay, kita hendaklah aktif dalam pertubuhan antara bangsa, dan kita juga sebagai rakyat hendaklah memilih pemimpin yang baik supaya dapat memimpin negara kita maju. Okey. Sampai situ saja bab 9. Ada soalan tak nak tanya? Okey. Arif tanya. Kalau kebat kan dia minta contoh, boleh ke mention nama menteri tu kat bahagian contoh? Boleh, tak ada masalah. Tapi mestilah kebat tu berkait dengan menteri tu lah. Jawapan awak tu mesti berkait dengan soalan tu. Okay, lagi satu. Dalam exam boleh kita guna sinonim, contohnya simio ataupun kita guna fulayat. Okay. Dalam soalan biasanya sinonim tu boleh digunakan. Kadang pelajar tak boleh nak hafal panjang-panjang kan. Boleh guna singkatan ataupun sinonim. Singkatan simio, contohnya kita guna ASEAN, kita guna perkataan-perkataan proton. Itu boleh digunakan, tak ada masalah. Ada soalan lain? Okey, dah habis bab 9, minggu depan kita akan masuk bab 10 dan habiskan
So ulasan cikgu setakat yang menanda kertas awak ni masih belum ada perubahan yang ketara lah daripada peperiksaan hari tu. Contohnya dalam menjawab soalan, orang masih lagi jawab kebat cara lama. Yang kedua, masih tak menguasai fakta. Banyak soalan yang awak tinggal kosong. Sepatutnya itu tak berlaku. Jangan tinggal kosong. Tak tahu jawab juga. Tapi 5 dan 5 tinggal soalan kebat. Saya rasa tak boleh. Tak boleh tinggal soalan kebat. Malu dengan pelajar-pelajar kelas 5 kristal. Saya tak nak bandingkan tapi hakikatnya begitulah. So, insyaAllah minggu depan kita akan masuk bab 10 dan minggu depan awak akan dapat markah. InsyaAllah awak akan dapat markah untuk peperiksaan awak ini. Tak apa. Nanti nama-nama yang teruk tu saya akan maki juga. Okay. So, kita jumpa minggu depan. Minggu ni awak baru habis exam. Cikgu tak nak buat latihan banyak-banyak. Cikgu nak ada juga latihan buat latihan objektif bab 9 dalam buku modul. Latihan objektif bab 9 dalam buku modul. Okay. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.